Assalamualaikum dan hai semua. Jenama Infinix antara pengeluar yang sering hangat kali pasaran telefon pintar sebab mereka boleh dikatakan dapat menambat hati pengguna tempatan sebab menawarkan telefon dengan harga murah banding prestasi dengan perkakas yang dikenakan. Dalam tahun ni kan, Infinix banyak keluarkan telefon pintar baru. Kalau anda perasan pun, kebanyakan telefon Infinix pada tahun ni semuanya bernombor 30. Ada Infinix Hot 30, ada Hot 30i, Infinix Note 30 dan Note 30 Pro pun ada. Jadi, sekali lagi Infinix akan lancarkan sebuah lagi telefon pintar dengan nombor model 30 iaitu Infinix Zero 30 5G. Telefon ni berada dalam kelas pertengahan dan tampil dengan keupayaan kamera hebat. Lepas tu ada ciri pembantu AI dan fungsi ala-ala Dynamic Island. Jadi, kalau Infinix sebelum ni dapat beri spesifikasi yang bagus pada harga murah, kejutan apa pula yang Infinix bawa untuk kali ni? Jom tonton review ni dengan lebih lanjut. Sebelum tu kan, kita nak tengok apa yang ada dalam kotak Infinix Zero 30 ni. Ia hadir dengan benda yang agak banyak juga. Ada sarung getah luksina, pembuka dunang SIM, kabel USB-C dan juga kepala pengecas. Malah lagi baloi apabila Infinix turut bagi phone kepala berwayar USB-C sekali dalam kotak. Dan sudah tentulah ada telefon Infinix Zero 30. Okey, bila tengok pada rekaan kan, Infinix Zero 30 ni ada rekaan panel belakang dengan kemasan matte yang terasa lembut di tangan. Tekstur dia rasa macam kulit pun ada. Warna yang ada pada saya ni warna golden hour. Warna dia boleh tak cantik dan warna panel ni akan berubah sikit bila terkena cahaya pada sudut tertentu. Tapi yang saya perasan, pantulan pada panel belakang ni nampak bentuk X. Jadi nampak estetik unik yang jarang ada pada telefon lain. Bila pegang badan Infinix Zero 30 ni agak selesa sebab sisi badan dan skrin dia melengkung. Disebabkan tu juga telefon ni rasa lebih premium bila berada dalam tangan. Keseluruhan badan telefon ni juga tak terasa berat dan badannya boleh kata nipis. Tapi kan, rekaan telefon ni mengingatkan saya dekat telefon Realme 11 Pro. Bingkai melengkung ni sama dan skrin pun ada lubang kamera dekat tengah-tengah. Mungkin syarikat sama yang hasilkan badan ni. Bercakap perihal skrin, telefon Infinix Zero 30 ni ada skrin AMOLED melengkung 6.67 inci. Tapi apa yang buat saya lagi suka adalah skrin telefon ni ada bezel yang sangat nipis pada lengkungan di sisi. Dan yang penting, kata serta nipis pada bahagian atas dan bawah. Bila tengok skrin tak adalah terganggu sangat macam dekat telefon dengan lagu tebal. Kualiti panel paparan hasilkan warna yang terang dan cantik serta ia ada tahap kontras yang baik dengan menawarkan warna hitam yang dalam. Imej dekat skrin pun tajam dan jelas. Kecerahan skrin boleh mencapai sehingga 950 nits. Apabila gunakan di bawah cahaya matahari terik sekalipun, saya masih boleh nampak butiran skrin dengan jelas. Jadi tak ada masalah dekat situ. Tambah baik pengalaman melihat dekat skrin telefon ni adalah kadar penyegaran sehingga 144Hz. Skrin bergerak dengan sangat lancar. Jadi kalau scroll IG atau Twitter ke, memang best. Nampak lancar je. Kadar penyegaran ni boleh ditetapkan untuk automatik yang mana akan rendahkan kelajuan kepada 60Hz mengikut keperluan untuk jimat bateri. Tapi kan sebab skrin melengkung, saya agak kerap juga tak sengaja tersentuh skrin. Kadang-kadang tengah tengok gambar dekat galeri sambil melintang pun, saya akan sentuh fungsi lain. Infinix ada tawar 3 mode Edge Mix Touch sama ada Intelligent, Strong dan Weak untuk elakkan perkara ni. Tapi tetap akan berlaku juga, tak kira lah mode mana yang saya gunakan. Jadi ini mungkin lumrah yang pengguna skrin melengkung kena adap lah. Di samping skrin yang baik, telefon ni ada speaker cukup lantang dan sedap. Stereo speaker dia menembak ke bawah dan ke depan. Sementara tu, ia tak ada jack audio 3.5mm untuk sambungan berwayar. Tapi nasib baik Infinix dah bagi siap-siap phone telinga USB-C dalam kotak. Dari kotak pun dah dinyatakan besar yang ia mampu merekod sampai 4K 60fps dan kamera depan dia khusus untuk vlog. Dalam segmen kelas pertengahan ni kan, mungkin Zero 30 ni satu-satunya telefon pintar yang ada kemampuan macam ni. Biasa ada dekat telefon flagship je. Sistem pengimejan Infinix Zero 30 ni dipacu oleh kamera utama 108MP, kamera ultra lebar 13MP dan lagi satu adalah modul kamera portrait 2MP. Untuk kamera biasa, kamera utama menangkap dengan resolusi 12MP dari kamera 108MP dengan menggunakan teknologi pixel binning. Warna yang dihasil dengan kamera utama agak dekat seperti dunia sebenar serta gambar kelihatan sangat jelas dan tajam. Tahap dynamic range juga bagus, masih boleh kekalkan butiran awan yang cerah serta butiran di kawasan gelap. Anda boleh tengok dekat awan ni, masih boleh nampak butirannya dan juga bahagian gelap di dalam masjid ni.
Tapi jika tangkap menggunakan mode 108 MP, gambar yang dihasil lebih tajam, malah perkataan yang jauh apabila di-zoom pun masih nampak dengan jelas. Berbeza dengan menggunakan kamera biasa. Tapi semasa zoom, awal-awal zoom tu kan, gambar akan nampak kabur sikit sebab ambil masa gambar nak proses. Jadi kalau suka crop gambar, saya memang cadangkan anda untuk gunakan mode 108 MP. Memang ketara jauh lebih baik. Tapi kena tahu yang ia akan ambil masa beberapa saat juga untuk simpan gambar lepas tangkap. Dan saiz file pun akan lagi besar lah. Selain itu kan, ia menyokong zoom digital sehingga 10 kali. Hasil yang diberikan masih boleh diterima untuk nampakkan teks di papan pertanian jauh dan butiran gambar masih tak hilang sepenuhnya. Atau erti kata lain, tak kabur sangat lah. Perkataan boleh nampak. Hasil tangkapan menggunakan kamera ultra lebar pula beri kualiti yang tak jauh beza dengan kamera utama. Warna yang dihasilkan lebih kurang sama, yang juga bermakna ia ada kualiti yang bagus. Mengambil selfie menggunakan kamera depan 50 MP pula, kualiti gambar sangat cantik. Warna kulit kelihatan natural dan tak terlalu diproses macam dekat sesetengah telefon Android. Serta image jelas dan tajam. Tambah pula ia ada lampu flash depan, jadi anda berselfie dalam persekitaran yang malap atau kurang percayaan. Cukup pasal gambar, saya nak bercakap pasal perkara yang Infinix tujukan untuk telefon ni, iaitu keupayaan merekod video sehingga 4K 60fps. Pada ujian saya, video ada kejelasan yang sangat baik dan tawarkan warna dan image yang cukup berkualiti. Cubanya, bila banyak pergerakan, video jelas nampak cuba distabilkan guna perisian dan menjadikan video nampak pelik sikit, seolah video bergerak-gerak dalam dimensi. Kesan ni akan nampak lagi jelas bila rakam video tengah berjalan. Tapi nasib baik ia ada fungsi Ultra CD untuk rakaman yang lebih stabil. Tapi ia hanya terhad untuk rakaman HD penuh 60fps je. Dengannya, video boleh direkod dengan lagi stabil, tapi kesan penstabilan yang tak natural macam tadi tu masih ada, tapi dah berkurangan. Tapi bukan kamera belakang je tau boleh rekod 4K 60fps ni. Kamera depan pun boleh. Video yang dirakam dari kamera depan ni ada hasil yang baik, kualiti jelas, warna terang dan ada fokus yang tepat. Memang tepat apa yang Infinix kata untuk telefon ni, iaitu sesuai untuk vlog. Dan apa yang saya suka, ia tak ada kesan penstabilan pelik yang ada dekat kamera belakang. Jadi bila tengok video balik tu, lagi sedap lah nak tengok. Cuma kekurangannya dekat bahagian cerah sebab ia tak boleh kekalkan perincian sangat. Tapi satu benda yang saya perasan, bila ambil video dalam jangka panjang, telefon akan rasa suam-suam sikit. Tapi apapun, sistem kamera di Infinix Zero 30 ni mempunyai kualiti antara yang terbaik berbanding kamera lain dalam kelasnya. Melihat pada bahagian prestasi, Infinix Zero 30 ni memangnya tak mengecewakan lah. Boleh kata ia ada prestasi bagus walaupun bukan yang terbaik. Chip yang menggerakkan telefon ni adalah Dimensity 8020 yang memiliki 4 teras Cortex A78 yang berkelajuan 2.6 GHz. Ia berupaya untuk menjalankan segala tugas harian dengan baik. Tambah baik prestasi telefon ni adalah RAM 12GB yang ia ada dan menyokong perluasan RAM maya sehingga 9GB serta ada jenis storan UFS 3.1. Untuk prestasi chip Dimensity 8020 ni, ia boleh dilihat setara dengan chip Qualcomm Snapdragon 865 iaitu chip flagship 4 tahun lepas. Di sini saya kongsikan pula markah yang Infinix Zero 30 ni peroleh. Chip dan telefon ni bukanlah diiklan untuk gaming, tapi Infinix Zero 30 ni dapat jalankan kebanyakan game tanpa masalah. Agak lancar juga permainan bergerak, tapi setelah itu bukan dengan tetapan yang paling tinggi lah. Kalau game berat macam Genshin Impact, game boleh main dengan sangat lancar dengan tetapan disetkan pada medium dengan 60fps. Kalau dengan high 60fps, akan ada tersekat-sekat sikit, tapi masih boleh main lagi. Kalau game macam Call of Duty Mobile pula, telefon ni tak ada masalah nak main dengan tetapan tinggi. Game bergerak dengan lancar dan grafik pun cantik. Untuk game yang lagi ringan macam Mobile Legends atau Asphalt 9, lagilah boleh main dengan lancar. Bila lakukan tugasan berat atau tengah main game, seperti biasa, telefon akan terasa suam-suam sikit untuk dipegang, terutama dekat bahagian panel belakang. Tapi bukan pada panel belakang je rasa suam. Zero 30 ni dekat bahagian atas skrin pun saya rasa suam-suam juga, sebab bila melirik skrin tu boleh rasa panas dekat jari. Tapi walaupun panas, tak ada kesan terhadap prestasi game ni. Macam telefon Infinix lain, Zero 30 ni dipasang dengan sistem operasi XOS buatan mereka sendiri. Sejurus hidup ke telefon, banyak betul aplikasi bloatware yang telah diperpasang. Penuh dekat alamat utama. Tak macam Infinix GT10 Pro yang tak ada bloatware langsung. Jadi agak pelik kenapa Zero 30 ni ada banyak bloatware, sedangkan Infinix boleh buang semua bloatware dekat GT10 Pro. Tapi kan, ada satu aplikasi yang berada di antara aplikasi bloatware ni, nama apps tu adalah Folex. Folex ni bukanlah bloatware, tapi sebenarnya aplikasi pintar macam Siri atau Bixby, tapi versi Infinix dan dikuasakan oleh ChatGPT. Walaupun apps Folex ni telah diperpasang, tak boleh digelar sebagai bloatware sebab ia bukan aplikasi yang dibayar oleh pihak ketiga untuk dipasang dekat telefon ni.
Menariknya dengan Fold X ni, anda boleh bagi macam-macam arahan, macam melancarkan aplikasi atau boleh bagi arahan untuk telefon ambil selfie. Tapi sebab Fold X ni berintegrasi dengan ChatGPT, keupayaannya tak terhad pada tu je. Anda juga boleh tanya pelbagai soalan kompleks, ia boleh jawab seperti mana yang boleh dilakukan ChatGPT. Cumanya satu kelebihan, ia boleh dilakukan secara terus di Fold X. Tak payah nak buka laman web OpenAI ataupun download aplikasi basingan. Zero 30 ni nampak je bukan macam telefon gaming, tapi Infinix ada pasangkan ciri gaming Zarena dengan Darling. Jadi anda boleh buat tetapan khas untuk gaming, macam ubah tahap prestasi, kawal selia haba masa gaming dan banyak lagi lah. Tapi ciri yang ada pada Zero 30 ni tak selengkap yang terdapat di telefon Infinix GT 10 Pro sebab tak ada bypass charging. Tapi fungsi magic button masih ada untuk anda manfaatkan sebagai butang tampahan. Semua fungsi ni boleh diakses dengan melirik lama di tepi skrin. Satu ciri baru yang saya jumpa pada telefon ni adalah ia ada fungsi seakan Dynamic Island di iPhone yang dinamakan Magic Ring. Magic Ring ni boleh tawar maklumat asas kepada pengguna dalam bentuk animasi dekat bahagian kamera depan. Antara maklumat yang ia boleh tawar termasuk notifikasi pengecasan, peringatan bila bateri rendah, panggilan di latar belakang dan juga face unlock. Saya agak suka juga sebab animasi dia kemas dan bersih. Tapi Magic Ring ni taklah secanggih Dynamic Island, boleh tawar pelbagai maklumat dan notifikasi. Tapi sekurang-kurangnya ia menambah nilai yang telefon ni ada. Untuk penggunaan biasa, macam scroll media sosial dan men-stream video, masa penggunaan yang Zero 30 ni ada bagus juga. Ia boleh bertahan sampai akhir hari tanpa masalah dengan ada baki lagi dalam 15% ke 20% lagi. Tapi untuk gaming, saya dapati bateri agak cepat habis. Saya main Genshin Impact dalam masa sejam lebih, bateri turun dari penuh ke 55%. Untuk pengecasan, Infinix Zero 30 ni sokong pengecasan 68W. Nak cas penuh ambil masa dalam 45 minit. Tapi lagi mudah sebab Infinix bagi juga kepala pengecas 68W sekali dalam kotak. Tak perlu pening-pening nak beli pengecas lain kalau anda ada kepala pengecas yang lagi rendah watt. Akhir kata, saya memang agak kagum dengan apa yang Infinix tawar untuk telefon Infinix Zero 30 ni. Keupayaan merakam pada 4K 60fps memang satu kelebihan besar sebab jarang telefon kelas pertengahan lain ada ciri ni. Biasanya ada dekat telefon flagship je. Tapi kualiti video untuk kamera belakang ada kekurangan sikit lah. Untuk kamera depan, saya pasti anda tak akan kecewa. Tambah pula ia ada skrin 144Hz dan mampu untuk menjalankan game dengan cukup baik. Fungsi gaming lain pun masih ada, cuma kehilangan pada ciri bypass charging je lah. Seperkara lagi, ia ada fungsi pintar menggunakan ChatGPT serta Magic Ring yang menarik dan berguna untuk situasi tertentu. Kalau nak dibandingkan Infinix Zero 30 dengan Realme 11 Pro, rekaan skrin dan badan ni sama je. Tapi Zero 30 ni ada keupayaan menangkap gambar dan merakam jauh lagi hebat. Malah prestasi pun lagi tinggi. Lagi pesaingnya adalah Redmi Note 12 Pro Plus. Tapi Zero 30 ni turut lebih baik dari segi prestasi, kamera dan skrin. Cuma Redmi ada pengecasan lagi laju 120W. Jadi macam mana pendapat anda tentang Infinix Zero 30 ni? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Kalau anda sukakan video ni, jangan lupa tekan like dan subscribe saluran YouTube Seni CBM. Ikuti kami juga di Facebook, X atau Twitter, Instagram dan juga TikTok. Sehingga berjumpa anda lagi di video akan datang. Bye!